sebagai ahli parlimen DAP, adakah di dalam perjuangan DAP ini wanita ini diberikan keutamaan untuk diangkat perjuangan mereka, hal mereka? Kerana kita lihat sekarang, kadang-kadang kita bercakap soal ekonomi, tetapi kita tidak bercakap soal ekonomi orang perempuan. Betul. Jadi kita bercakap soal persamaan gender, tetapi kita tidak pernah mengatakan apakah masalah gender ini. Kan antaranya pemberitaan di media sosial, di akhbar-akhbar perdana, termasuk televisyen, yang kadang-kadang boleh menjatuhkan maruah perempuan. Seperti kata seorang wanita telah ditipu oleh skamer 400,000. Pada saya itu bukan berita yang boleh membantu, tapi dia lebih banyak memberikan persepsi merendahnya perempuan ni, khasnya kerana bercinta dengan lelaki negro ke dan sebagainya. Jadi apa nasihat atau pandangan Wabi dalam masalah ini? Untuk perjuangan DAP dalam membela wanita, kalau kita lihat sebenarnya dalam parti DAP ini kita ada banyak flexibility untuk kita fikirkan program yang bagus untuk golongan wanita. Kalau kita lihat penglibatan wanita dalam parti DAP, saya ada statistik. Saya tahu Datuk akan tanya soalan ini. Saya masuk politik tahun 2008. Yes. Setakat ini dah 3 kali saya bertanding dalam pilihan raya. Tapi kalau kita lihat jumlah wanita, calon wanita dalam DAP yang menang, tahun 2008 kita ada 15 orang. Menang? Menang. Calon wanita adun dan ahli parlimen. Okay, hanya 15 tahun 2008. Tahun 2018, 3 pilihan raya selepas itu, kita sudah ada hampir 2 kali ganda. 27 orang sekarang. Dan kita ada ahli parlimen murut wanita yang pertama, Tenung. Tenung. Okey. Jadi kalau kita lihat, kita ada perkembangan yang bagus, positif. Tapi masih tidak mencukupi. Tidak mencukupi, ya? Masih tak mencukupi. Jadi kalau kita nak, kita kena pastikan kita bagi lebih banyak lagi peluang untuk mereka berkhidmat, bukan saja di peringkat adun ataupun ahli parlimen, tetapi di peringkat ahli majlis. Kita bagi mereka peluang. Kita bagi mereka peluang untuk berkhidmat kalau ada jawatan GLC. Kalau kita lihat Pulau Pinang, negeri bawah pentadbiran DAP, mereka sudah ada dasar 30% untuk GLC, untuk MPKK mereka. Jadi saya rasa dasar itu cukup penting. Kalau kita tak dapat cari pun tak apa, kita usahakan yang terbaik. Dan dalam DAP kita dah pindah perlembagaan kita untuk pastikan jawatan kuasa tertinggi 30% wanita. Jadi dalam pilihan parti yang akan datang bulan Jun ini adalah kali pertama kita akan melihat pindaan ini dilaksanakan. 30% jawatan kuasa tertinggi terdiri daripada golongan wanita. Jadi bila wanita terlibat dalam parti politik, wanita terlibat dalam penggubalan polisi, kita akan pastikan isu-isu wanita di luar sana ini, mereka akan ada wakil. Tapi yang positifnya, Datuk, saya lihat banyak wakil rakyat lelaki sekarang pun perjuangkan isu wanita. Saya bagi satu contoh. Kita ada satu projek khas di negeri Johor. Adun kita, lelaki, beliau bila PKP dilaksanakan, ada warga Malaysia yang tak boleh pulang dari Singapura. Mereka tak dapat pulang, wanita. Okay? Bekerja di Singapura, keluarga di Johor. Dan mereka ini adalah ibu yang menyusukan anak. Masih breastfeeding, menyusukan anak. Tapi PKP, mereka tak boleh balik. Jadi Adun ini, dia mula berbincang dengan Singapura. Dan sekarang ini saya diberitahu sudah buat 14 kali trip untuk dia pergi ke Singapura. Dia bantu ibu yang menyusukan anak, pack susu ibu itu 40,000 kilogram susu. Bawa balik, okay, 2,000 pack susu untuk bayi. Dan program ini membantu 400 ibu. Dan ini wakil rakyat lelaki yang memperjuangkan isu wanita. Jadi saya rasa masa sekarang dah berbeza. Kita ada ramai, bukan saja wakil rakyat, tapi golongan bapa. Golongan bapa yang cukup terlibat dalam masa untuk membesarkan anak mereka, tanggungjawab bersama. Dan ini masa kita di kementerian dulu, kita memang utamakanlah shared parenting, tanggungjawab bersama suami dan isteri untuk jaga anak, bukan isteri saja. Jadi sekarang Wabi, banyaklah kali tersiar dalam media akan
pihak polis membuat tindakan ke tempat-tempat yang dikira sebagai pusat pelacuran. Dan biasa melibatkan wanita asing, tetapi ada juga lokal. Jadi, adakah peranan wanita ataupun kerajaan pada Wabi untuk rehabkan wanita yang jadi pelacur ni? Bukan dia didakwa di mahkamah kerana menjadi pelacur. Jadi lebih baik dia direhabkan dan dibaik pulihkan. Yang mana satu Wabi punya pandangan? Saya setuju, selalunya kita kena bagi orang peluang kedua untuk rehabilitasi, untuk mencari pendapatan yang halal. Saya rasa kalau kita lihat ini dari segi amalan yang kurang baik, yang kurang sihat, bukan sahaja pelacur, aktiviti pelacuran, kita ada customernya. Customernya warga lelaki Malaysia. Okay, ini sindiket. Jadi saya rasa kalau kita ada sindiket, saya tak suka bila dia ada tindakan penguatkuasaan, dia ambil gambar wanita itu saja. Macam kes ini, wanita itu saja yang bersalah. Tetapi kebanyakan mereka terlibat dalam human trafficking. Mungkin mereka dijanjikan datang ke Malaysia, buat kerja, bantu suri rumah. Ataupun membersihkan rumah. Tetapi sindiket ini bermaksud ada orang yang berkuasa yang terlibat. Okay? Jadi saya rasa tidak wajar. Saya mintalah pihak media, kalau tindakan penguatkuasaan tu jangan hanya ambil gambar perempuan seksi. Mereka suka buat gambar seperti itu. Sebenarnya kesian. Saya rasa kesian kerana kita tak tahu latar belakang mereka. Dan kalau boleh dipilih, saya rasa tak ada orang yang nak jadi pelacur, Datuk. Kita kena bantu golongan ini bertukar hidup semula, pendapatan halal. Itu sebab saya kadang-kadang terfikir juga dalam isu menangkap kelompok maksiat ini kan, seperti Pondan, seperti pelacur dari warga negara asing ni. Sebenarnya kita tak perlu tahan dia lama-lama untuk didakwa di mahkamah. Iaitu lebih baik kita suruh dia balik ke negara asal dia saja. Maknanya kalau dia pada Vietnam, kurang-kurangnya 3 hari ada flight, suruh dia balik saja begitu ya. Dan kita ban dia untuk tidak masuk lagi ke Malaysia untuk selama-lamanya. Jadi daripada kita tangkap, masuk dia penjara, kita nak kena bagi dia makan. Jadi Wabi ingat hukuman itu sebagai seorang peguam wajar ke? Isu warga asing ini, kita ada negara kita ada garis panduan human rights yang kita kena ikut. Okay, jadi saya rasa dalam kes-kes seperti ini, kita mesti bantu golongan yang terperangkap di sini. Saya rasa mereka nak keluar, mereka nak balik, mereka takut permit habis. Okay, jadi kita dulu mereka ada banyak program seperti ini. Saya berharap Menteri Dalam Negeri sekarang ini boleh mulakan semula program seperti ini supaya bantu yang nak balik, mungkin permit mereka sudah luput, bantu mereka untuk pulang ke negara mereka tanpa mengambil tindakan. Kerana kalau kita nak bagi mereka denda beribu-ribu, tak boleh. Tak boleh. Realitinya, Datuk, dekat luar sana memang macam itu. Kalau kita lihat, kita bawa mereka masuk, kemudian ada sindiket dan mereka tak ada tempat tinggal. Saya kesian bila kita pergi tengok PPR yang disewa, kan, masa PKP tu kan menteri tiba-tiba umum kita tak boleh benarkan warga asing. Ataupun Menteri Ismail Sabri, dia kata okey, JMB MC ada kuasa kalau nak check COVID semua. Ingat tak masa tu ramai orang panas, ramai orang marah kerana saya rasa ada banyak menteri dia tak faham isu semasa, isu di luar sana, realitinya betapa susah. Jadi saya setuju dengan Datuk, kalau kita ada program untuk bantu mereka yang nak pulang, kita boleh jimatkan juga masa dan wang negara. Wang negara. Dan seperkara Wabi, saya nak tanya juga lah Wabi. Saya rasa kita kena cepat dalam keadaan masa sekarang untuk memberikan pembelaan one stop agency. Saya selalu dengar radio ni ada NGO pula yang menyebut-nyebut jika anda kena penderaan suami, ada ini kanak-kanak, anda report kepada agensi ni. Jadi sejauh mana dari segi undang-undang berkesannya agensi ini memainkan peranan pembelaan kepada kaum perempuan ini? Isu keganasan rumah tangga sangat kompleks kerana ahli keluarga sendiri yang mengukur. Okay. Jadi dalam kes seperti itu, orang yang bangsa mereka akan
terfikir sama ada nak laporkan atau tidak. Kalau saya laporkan, apa yang akan berlaku pada anak saya? Kalau saya dikeluarkan dari rumah ini, siapa yang akan menjaga anak? Dan kalau suami saja yang bekerja, siapa yang akan bantu? Dia tak ada duit. Itu sebab kita cari jalan untuk senangkan orang yang nak buat laporan. Satu, kita buat talian kasih WhatsApp. Kita ada talian kasih 15999. Tapi mungkin orang rasa, saya tak nak call. Mungkin suami boleh dengar. Okay? Jadi kita wujudkan talian kasih WhatsApp supaya dia boleh hantar lokasi, dia boleh hantar tolong saya sekarang. Dan isu keganasan rumah tangga ini kita perlukan penglibatan NGO. Kerajaan sendiri sahaja tak boleh jalankan. Itu sebab kita ada Women Aid Organisation. Yes. Mereka ada talian Tina mereka. Dan sekarang ini saya diberitahu di negeri Pulau Pinang, mereka sudah wujudkan 29 pusat transit. Okay, bermaksud dia bagi latihan training kepada semua pejabat ahli parlimen, pejabat ADUN untuk jadi pusat transit. Dan kalau kita lihat masjid, surau sudah wujudkan pusat transit seperti ini untuk bantu mangsa yang perlukan masa untuk berfikir apa tindakan seterusnya yang mereka perlu laksanakan. Jadi saya rasa kesedaran sudah mula ada tapi tak cukup sekarang. Kita kena pastikan orang yang nak laporkan itu dia tahu bila dia laporkan apa yang akan berlaku. Sekarang ini mereka takut untuk laporkan kerana mereka tak tahu apa yang akan berlaku jika mereka laporkan apa yang akan berlaku kepada anak. Apa yang akan berlaku kepada perkahwinan mereka. Oh, betul Wabi. Pengalaman saya Wabi, masalah keganasan rumah tangga ni, hari ni bini dia buat report, Datuk suruh saya hubungi polis. 3 hari kemudian dia datang, dia kata dia nak tarik balik report dia tu. Ini masalah Wabi. Itu pengalaman saya dululah. Waktu saya jadi susah UMNO bahagian dulu. Dan perkara lagi Wabi, saya nak tanya ni. Saya nampak dia tidak berkembang. Iaitu waktu saya bersekolah, sekolah perempuan saja ni, kalau dulunya 3, hari ni 3 lah. Maksudnya tidak pernah berkembang. Contohnya di Kuala Lumpur, saya anak Kuala Lumpur. Sekolah MGS dekat Masjid Negara itu sekolah perempuan. Dulu ada sekolah perempuan Bukit Bintang. Kemudian ada sekolah perempuan di konven. Sekarang ni nampaknya kerajaan tidak lagi nak mewujudkan sekolah baru untuk perempuan dia. Jadi dalam soal pendidikan bagi budak perempuan ini yang khusus, adakah cukup yang apa dibuat oleh kolonial dulu, oleh British dulu atau kemerdekaan dulu, ataupun perlu ditambah? Apa pandangan Wabi? Saya terus terang, Datuk, saya tak tahu jawapan. Kerana saya datang daripada Sekolah Kebangsaan Subang Utama. Ya. Jadi saya membesar dalam environment bersama budak lelaki, budak perempuan belajar bersama. Jadi saya tak tahu apa keistimewaan sekolah lelaki ataupun sekolah perempuan. Jadi saya rasa saya tak ada pengalaman untuk kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang paling penting saya rasa adalah kita bagi ilmu kepada anak kita. Tak kira dia belajar sekolah perempuan ataupun sekolah kebangsaan bersama golongan lelaki yang lain. Sebenarnya data daripada Kementerian Kesihatan cukup membimbangkan. Saya terkejut bila saya pergi lihat, saya nak tahu pendidikan seks di sekolah kita sekarang ini wujud atau tidak masa saya jadi Timbalan Menteri. Jadi kita pergi tengok data Kementerian Kesihatan, saya terkejut. Hampir 7% hingga 9% kanak-kanak usia 12 tahun sudah mula aktif. Sudah melalui zaman seks. 12 tahun, UPSR. Darjah 6. Bermaksud 7% ini kalau kita tak bantu kanak-kanak ni, okey? Saya lihat dalam silibus kita ajar pendidikan jasmani. Umur 15 tahun baru kita perkenalkan subjek ini kepada mereka. 12 tahun hingga 15 tahun ada gap yang besar ni. Kalau cikgu ataupun ibu bapa tak ajar, di mana mereka akan belajar? Internet. Lagi bahaya. Jadi kalau kita tak berdepan dengan cabaran hari ini, internet ini, kalau kita masih rasa, okey, kita nak jaga maruah keluarga, kita tak nak bincang ini. Kalau kita tanya ibu bapa, siapa yang harus ajar? Ibu bapa kata cikgu. Kalau kita tanya cikgu sekolah kata ibu bapa lah yang harus ajar. Jadi tak ada orang yang rasa selesa nak ajar. Itu sebab masa kita di kementerian dulu, kita kata kita kena mula bagi kesedaran. Bila mereka muda lagi, kita bagi age appropriate punya material. Ada banyak NGO yang boleh membantu.
Waktu saya sekolah untuk Wabi, saya dah berusia 69 tahun. Lagi 1 minggu lah. 2 bulan Mei, saya tetap akan berumur 69 tahun. Sepanjang yang saya tahu dan saya lalui, kami dulu waktu zaman muda, selama sekolah, pelajaran seks ini diajar melalui pelajaran agama. Masa darjah 5. Darjah 5 ataupun tingkatan 5? Darjah 5. Oh, darjah 5. Kami diajar bagaimana kami jadi manusia, bagaimana datangnya Adam daripada tanah membesar manusia lelaki dan perempuan, dan apa yang haram, apa yang tidak haram, kenapa perempuan datang bulan, darjah 5. Itu dalam mata pelajaran agama. Saya dululah, di zaman saya, saya masih ingat lagi ustaz saya mengajar agama bidang itu. Jadi soal yang bangkit sekarang ni, kekurangan itu, pembelajaran itu telah mengurangkan segala tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Jadi, yang masalah sekarang, pemikir-pemikir pendidikan sekarang, tidak membuatkan pelajaran seks ini secara basing. Tetapi pengalaman saya sebagai orang tua, bahawa dia lebih terkesan di dalam part agama. Jadi agama itu akan membentuk dia dengan saksiah dia yang betul. Itu pandangan saya lah, Datuk. Wabi. Jadi kita masuk, Wabi. Kita dah sampai setengah jam. Sekarang nak masuk politik, Wabi. Okey. Wabi bersedia lah soalan-soalan. Politik, okey. Sebab, tapi berkait juga dengan wanita. Jadi, Wabi, dunia sekarang melalui perubahan yang besar. Perubahan yang besar itu ialah orang lelaki pun sudah tidak percaya dengan pemimpin lelaki. Mereka boleh menerima pimpinan wanita di dalam pentadbiran ketua kerajaan. Contohnya di Jerman dulu pernah 3 kali seorang kaunselor wanita menang dalam jawatan. Dan kita tengok di New Zealand pun wanita boleh berjaya menjadi Perdana Menteri. Jadi DAP ni ada ke tidak berusaha untuk nak membawa wanita, sama ada Melayu ke Cina, kita tidak bangkit. Bukan waktu terdekat sekarang yang mana kita lihat ada sentimen rasisnya perkaumannya. Tapi dalam 15 tahun, 20 tahun akan datang, Wabi fikir DAP dapat ke melahirkan seorang wanita yang boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Walaupun masa ini diorang mempelecehkan, mengatakan DAP tidak akan jadi pemerintah. Jadi macam mana pandangan Wabi? Saya rasa tak ada undang-undang yang melarang golongan wanita untuk jadi Perdana Menteri. Cuma saya rasa pemain politik sendiri ini, dia tak boleh terima kenyataan ataupun tak boleh menerima realiti ini mungkin. Jadi kita tengok perbincangan Perdana Menteri sekarang ini. Jangan cakap pasal Pakatan Harapan. Kita tengok Barisan Nasional. Kenapa Datuk Sri Azalina tak boleh jadi Perdana Menteri? Kenapa selalu kita bincang pasal Perdana Menteri adalah lelaki senior saja? Kenapa Nur Izzah tak boleh jadi Perdana Menteri? Jadi saya rasa kalau pemimpin politik ini tidak bersedia untuk membincangkan isu ini, susah untuk kita beritahu rakyat di luar sana, gadis di sekolah, anda boleh jadi Perdana Menteri satu hari nanti. Jadi saya rasa sekarang ini perbincangan selalu ada siapa seharusnya jadi Perdana Menteri. Saya berharap yang calon-calon yang paling sesuai, sebenarnya syarat-syarat untuk jadi Perdana Menteri ini, kalau kita tanya rakyat Malaysia, mereka hanya nak orang yang bersih, tak rasuah, ada integriti, jaga semua kaum. Itu saja. Betul, Wabi. Tak susah. Itu sebab, Wabi, saya nak beritahu Wabi, ini kajian yang saya buat sendiri. UMNO bertahun-tahun menang pilihan raya kerana undi perempuan yang berpolitik di kedai kopi, yang main media sosial ni orang lelaki. Jadi sekarang perubahan juga berlaku sekarang ni. Baru ini kita lihat perempuan tidak lagi menilai kerajaan itu dari segi apa yang dia dapat sekarang. Dia melihat apa yang kerajaan nak bagi ke depan. Bukan lagi macam dulu. Betul. Macam saya sekolah dulu, ibu bapa saya, keluarga saya, kau kena undi parti UMNO ni, England Negeri Sembilan language lah. Kadang dia lah kau dapat kerja, kadang dia lah kamu dapat sekolah. Tetapi saya baca pemikiran pengundi baru ni sekarang ni, generasi pasca kemerdekaan, generasi keempat Malaysia ni, mereka tak tahu apa benda yang kamu nak lakukan yang akan datang. Jadi Wabi punya pandangan,
adakah wanita ini statik lagi fikiran dia atau sudah berubah? Sudah berubah. Sudah Berubah. Hanya sekarang ini dalam masyarakat kita tak cukup infrastruktur untuk membantu golongan wanita bekerja. Okey, kalau kita lihat peratusan wanita bekerja di Malaysia sekarang ini tak sampai 56%. Bermaksud kebanyakan mereka nak bekerja tak dapat bekerja kerana tak ada orang nak jaga anak. Ataupun ada satu lagi faktor kenapa wanita berhenti bekerja, kerana mereka perlu jaga ibu dan bapa yang tua. Okay, jadi infrastruktur ini kalau kita nak jadi negara maju, kita kena mula bincang infrastruktur ini. Kalau kita lihat negara Singapura, duit ataupun grant untuk setiap anak kecil ni, kerajaan belanjakan banyak duit untuk bantu subsidi taska. Di Malaysia tak cukup. Okey. Kita dalam kementerian bantu taska. Kalau kita lihat taska ini, bawah JKM hanya 11% sahaja yang berdaftar. Kenapa? Kerana susah untuk mereka berdaftar dan syarat-syarat itu satu pengasuh ataupun satu cikgu kalau dia jaga anak bawah 2 tahun, satu orang cikgu boleh jaga 3 orang saja. Kalau kerajaan tak bantu subsidi, bermaksud kalau gaji minimal RM1,800 satu cikgu, 3 orang kanak-kanak, satu kanak-kanak RM600. Itu dah setengah daripada gaji ibu. Okay. Jadi kalau kita nak majukan sektor wanita, golongan wanita, kita kena pastikan kerajaan letak banyak duit dalam industri untuk kanak-kanak. Pembangunan awal kanak-kanak.